Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam cikgu. Cikgu. Sehat hari ini? Waalaikumsalam cikgu. Sehat alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat cikgu. Alhamdulillah Sehat cikgu. Alhamdulillah. Semua dah sarapan ke? Bagus semua. Okey, hari ini kita akan masuk subtopik yang baru. Jadi cikgu nak tunjuk sesuatu. Benda ni, nampak tak? Apa ni? Siapa tahu ni apa? Nampak macam magnet cikgu. Macam magnet cikgu. Ya, betul. Magnet. Ini adalah magnet. Kalau cikgu dekatkan, cikgu ada satu besi ni. Kalau cikgu dekatkan dia, apa yang jadi? Tertarik. Tertarik. Jom kita tengok apa yang jadi kalau cikgu lekatkan. Dia akan tertarik. Jadi berdasarkan aktiviti ni, kamu rasa kita nak belajar tajuk apa hari ni? Kemagnetan. Ya, betul semua. Kita akan belajar tajuk kemagnetan. Okay, cikgu akan share slide dulu ya. Nampak semua? Nampak cikgu. Okay. Kalau slide cikgu tak bergerak ke, tak dengar suara, cakap tau. Okay. Hari ni kita akan belajar subtopik 7.3 iaitu kemagnetan. Ini merupakan hasil pembelajaran iaitu pelajar boleh menyatakan 3 daripada 4 sifat magnet dengan betul. Menyatakan 2 ciri-ciri corak medan magnet dengan betul. Melukis corak medan magnet dengan betul. Menerangkan arah medan magnet bagi elektromagnet. Menggunakan petua genggaman tangan kanan dengan betul. Menyatakan 3 aplikasi magnet dan elektromagnet dalam kehidupan harian. Okey, yang pertama, siapa tahu magnet tu apa sebenarnya? Ada sesiapa? Okey, kalau tak ada, cikgu bagi tahu. Magnet merupakan sejenis logam yang dikenali sebagai besi berani. Ia merupakan buatan manusia. Mari kita tengok jenis-jenis magnet yang ada. Yang pertama, magnet bar. Lagi, siapa tahu lagi contoh magnet yang ada? Ada sesiapa? Kita ada magnet U, magnet butang, seterusnya kita ada magnet ladam, magnet silinder dan magnet cincin. Yang tadi cikgu tunjuk magnet cincin ya. Sifat-sifat magnet. Siapa tahu sifat-sifat magnet? Apa sifat? Menarik. Bercas. Dia ada medan. Dia ada cas. Okey, dia boleh menarik. Dia boleh buat apa lagi? Berkutub. Ya, berkutub. Menolak. Betul. Okey, sekarang kita tengok yang pertama, dia boleh menarik bahan magnet. Bahan magnet tu apa? Bahan magnet ialah besi. Bahan yang diperbuat daripada besi seperti paku, jarum peniti. Seterusnya, dia berkutub. Kita ada kutub utara dan kutub selatan. Kat sini kita nampak dekat magnet akan ada tulis yang kita beli, dia akan tulis N dan S lah. Tapi kita belajar bahasa Melayu, kita menggunakan U dan S. U adalah utara, S adalah selatan. Yang ketiga, kutub sama jenis menolak, kutub berlainan jenis menarik. Kita tengok, kalau S dan S dia akan menolak. Kalau S dan U pun, kalau S dan U dia akan menarik. Satu lagi macam mana? Ada satu keadaan lagi. Siapa tahu? U dengan U. U dan U cikgu. U dan U tu akan macam mana? Apa dia punya reaction? Menolak. Betul. Okay. Yang keempat ialah menunjukkan arah utara selatan apabila digantung secara bebas. Ni kita akan gantung secara bebas, dia akan secara automatik menunjukkan utara dan selatan. Seterusnya kita akan masuk kepada medan magnet. Medan magnet itu apa? Siapa tahu? Okey, tak apa. Kawasan. Okey. Magnet. Medan magnet ialah kawasan di sekitar magnet yang ada daya magnet. Maksudnya dekat kawasan itu, kalau ada besi dia akan tertarik. Dan kalau ada magnet yang lain dia akan tertarik ataupun menolak.
Kita akan tengok ciri-ciri corak medan magnet. Yang pertama, garisan medan magnet mengarah dari kutub utara ke selatan. Kita tengok yang gambar yang pertama. Kat sini kita nampak dia ada anak panah menunjuk daripada U ke S. U akan keluar, U keluar, S masuk. Boleh faham semua? Faham cikgu. Okey, Boleh. yang kedua, garisan medan magnet tidak akan bertemu atau bersilang. Kalau kamu tengok gambar tu, tak ada satu pun garisan yang bertemu atau bersilang. Dia hanya rapat sahaja. Yang ketiga, garisan medan magnet lebih rapat di kawasan yang mempunyai medan magnet lebih kuat. Contohnya kat sini, yang paling kuat dekat sini. Kita nampak kat sini rapat-rapat. Sebabnya dia paling dekat dengan kutub. Yang paling jauh, sini, bahagian sini. Kat situ dia akan garisannya sedikit jarak. Sebabnya kat situ medan magnetnya adalah lemah. Untuk gambar yang kedua, cikgu tandakan X dekat sini. Nampak semua? Dekat tengah-tengah tau. Itu merupakan ada tempat yang tiada medan magnet langsung. Kita panggil dia sebagai titik neutral. Boleh faham semua? Boleh cikgu. Boleh cikgu. Boleh cikgu. Kalau kamu semua faham, cikgu nak tanya soalan boleh? Okey. Cikgu nak kamu semua, cikgu bagi kamu 2 minit untuk lukiskan medan magnet, corak medan magnet untuk gambar yang pertama dan gambar yang kedua. Lepas tu cikgu akan minta kamu tunjuk jawapan. Boleh? Boleh. Okey. Kalau kamu malu nak tunjuk, kamu boleh buka kamera ataupun kalau kamu malu nak tunjuk, kamu boleh share screen. Boleh semua ya? Boleh cikgu. Cikgu. Okay. Okey, semua dah siap ke? Ada siapa yang dah siap nak tunjuk jawapan? Saya nak tunjuk. Okey, kamu nak tunjuk soalan yang pertama je ke, Aimah? Soalan pertama. Okey, kamu nak silakan. Saya share screen cikgu. Boleh. Nampak ke? Nampak? Ni cikgu jawapan saya. Yang lain semua dapat jawapan yang sama ke? Sama cikgu. Sama cikgu. Sama. Okey, sekarang ni kejap, sabar, belum lagi. Yes, dari cikgu. Yang penting anak panah. S tadi cikgu kata apa? Masuk kan? Jadi anak panah dia betul lah. Kita masuk, S dan S akan menolak. Faham semua? Macam mana boleh dapat gambar ni? Faham. Faham cikgu. Siapa nak tunjuk gambar yang kedua? Jawab. Saya cikgu. Okey, boleh. Saya buka kamera je kan. Okey, boleh. Nampak tak? Sekejap, cikgu pinkan. Nampak. Okey, nampak? Kita ada U dan S. Maksudnya, ini adalah daya tarikan. Jadi, anak panah U daripada U akan ke S. Betul? Jadi, semua dapat jawapan yang sama ke? Dapat. Dapat cikgu. Sama cikgu. Alhamdulillah, bagus semuanya. Terima kasih Aimah dan Atika. Okey, kita akan teruskan kepada cikgu nak tunjuk satu video. Nampak tak ni skrin cikgu? Nampak cikgu. Nampak cikgu. Sekarang cikgu, Nampak cikgu. okey, cikgu playkan video ya.
Okey, dah habis. Itu merupakan eksperimen yang kamu boleh buat menggunakan magnet. Sekarang kita akan sambung semula. Mengenai elektromagnet. Okay. Elektromagnet ialah sejenis magnet yang mempunyai kesan magnet yang sementara waktu apabila arus elektrik dialihkan melaluinya. Sebagai contoh, yang menggunakan elektromagnet ialah loceng elektrik. Loceng elektrik ni berfungsi apabila ada arus elektrik mengalir. Kita tengok macam mana kita nak tentukan corak dan arah medan magnet bagi elektromagnet ni. Corak medan magnet bergantung kepada bentuk konduktor. Tidak mempengaruhi oleh arah aliran arus yang melalui konduktor, dan arah medan magnet pula kita tentukan menggunakan arah arus elektrik dan menggunakan petua genggaman tangan kanan. Macam kamu dapat lihat dekat sebelah kanan kamu ni ada gambar. Kita akan menggunakan tangan kanan genggam buat bentuk bagus. Okey. Itu merupakan petua genggaman tangan kanan. Kita tengok macam mana kita nak gunakan petua genggaman tangan. Yang pertama, konduktor yang kita pilih ialah dawai lurus. Okey, ini gambar dawai lurus. Kita nak tentukan dia punya arah. Yang pertama, cikgu nak kamu buat sekali ya. Kamu tunjuk bentuk bagus, buat tangan bentuk bagus. Yang ibu jari merupakan arah arus. 4 lagi jari ialah menunjukkan arah medan magnet. Untuk gambar ni, arus dia mengalir ke mana? Ke atas. Ke atas, okey. Ibu jari kita akan menghala ke atas. Jadi kita akan genggam 4 lagi jari. Itu akan menunjukkan arah medan magnet. Ke mana arah medan magnet kita? Ikut arah jam ke lawan arah jam? Siapa tahu? Ikut arah jam. Lawan arah jam. Lawan jam. Lawan cikgu. Kamu buat betul-betul macam ni, buat bagus. Kamu pusingkan tangan kamu, jari kamu, kita akan dapat lawan arah jam. Macam tu kita nak aplikasikan genggaman tangan kanan ni, petua genggaman tangan kanan. Okey, yang kedua, kita nak tengok untuk dawai gelung. Okey. Berdasarkan gambar ni, cikgu nak terangkan macam mana kita nak tahu arah medan magnet ni menggunakan petua genggaman tangan kanan. Ada sesiapa? Tak pun cikgu nak panggil Iwanina ada? Ada cikgu. Okey, cikgu nak kamu terangkan macam mana kita boleh tahu arah medan magnet. Okey, berdasarkan rajah ni, kita perlu guna petua genggaman tangan kanan. Okey. Dawai gelung dia ada 2 arah arus. Jadi kita tengok bahagian kiri dulu, arus akan ke atas. Ibu jari pula menghala ke atas dan arah medan magnet berpusing mengikut lawan arah jam. Okay, untuk bahagian kanan pula, arus ke bawah, ibu jari ke bawah dan arah medan magnet berpusing mengikut arah jam. Betul ke cikgu? Betul, tepat sekali. Yang lain dapat macam mana Iwanina terangkan tu? Dapat cikgu. Dapat. Okey, bagus semua. Okey, sekarang cikgu nak terangkan mengenai solenoid. Solenoid ni sedikit berbeza ya sebab kita kan tentukan kutub dahulu. Macam mana nak tahu kutub dia? Yang pertama, kutub ada 2 kan, satu utara dan selatan. Untuk kita tahu dia utara, arus mengalir mengikut lawan arah jam. Kalau selatan pula, arus mengalir mengikut arah jam. Okey, kita tengok contoh gambar ni. Contoh gambar ni merupakan bahagian hadapan. Kita tengok daripada pandangan hadapan. Sekarang nak lagi mudah, kita tengok daripada pandangan sisi. Sekarang cikgu ada gambar daripada pandangan sisi. Kita arus naik ke atas kan? Sekarang kamu rasa dia pusing ke arah mana?
Ada sesiapa? Sekarang ni kita lawan arah jam ke ikut arah jam? Ikut daripada gambar yang cikgu bagi ni. Ya? Mengikut lawan arah, cikgu. Ikut arah jam kan? Okey, kalau mengikut arah jam maksudnya sebelah kanan ialah selatan, sebelah kiri adalah utara. Okey, kita perlu tentukan arah medan magnet bagi tengah-tengah. Tadi kita dah cakap yang mana keluar, mana masuk, utara keluar ke selatan masuk? Ke macam mana? Siapa tahu? Arah medan magnet. Masuk. Selatan masuk. Keluar, selatan masuk. Ya betul, utara keluar, selatan masuk. Jadi bahagian tengah kita akan dapat utara keluar, Allah Akbar. Maaf ya. Utara keluar, selatan dia akan masuk. Jadi sekarang ni kita tentukan untuk bahagian depan dan bahagian belakang pula. Bahagian depan arus naik ke atas ke turun ke bawah? Tengok daripada gambar. Okey, daripada bawah naik ke atas. Okey. Jadi kita menggunakan petua genggaman tangan kanan tadi. Ibu jari menghala ke atas dan arah medan magnet akan mengikut lawan arah jam. Bagi belakang pula, arus ke bawah ke atas? Gambar yang belakang. Ini kita kena menggunakan imajinasi sikit ya. Kat belakang. Kalau depan Kalau depan dia naik ke atas, belakang dia akan turun ke bawah. Kalau turun ke bawah, ibu jari akan menghala ke bawah dan genggaman kita akan menghala ke arah jam. Boleh dapat semua? Macam mana nak tentukan? Boleh, cikgu. Okey, bagus. Boleh, cikgu. Sekarang kita akan tengok kekuatan medan magnet. Terdapat dua faktor yang mempengaruhi kekuatan medan magnet. Siapa tahu? Ada sesiapa yang tahu? Ada ke? Ke tak tahu? Okey, tak apa. Cikgu bagi tahu. Tahu, cikgu. Okey. Yang pertama, arus yang mengalir melalui konduktor. Perhubungan dia, semakin besar arus yang mengalir dalam konduktor, semakin tinggi kekuatan medan magnet. Yang kedua, bilangan lilitan gegelung. Semakin banyak bilangan lilitan gegelung, semakin tinggi kekuatan medan magnet. Dapat semua? Okey, ini? Dapat, cikgu. Bagus. Ini merupakan antara aplikasi magnet dan elektromagnet dalam kehidupan seharian. Yang pertama, kita menggunakan kompas. Kompas jarum dia menggunakan magnet untuk menunjukkan arah kutub. Iaitu kutub selatan, kutub utara dan sebagainya lah. Yang kedua, kita menggunakan kad kredit dan kad debit mempunyai jalur elektromagnet yang menyimpan maklumat. Kalau kat sini kita nampak ada jalur hitam ni kan. Jalur hitam tu ialah jalur elektromagnet. Yang ketiga, kunci pintu yang menggunakan magnet. Dia akan menggunakan elektromagnet untuk mengunci pintu secara automatik. Kat sini kita dapat tengok kompas menggunakan magnet. Yang lagi dua ni menggunakan elektromagnet ya. Faham semua? Faham, cikgu. Faham, cikgu. Okay. Kalau semua faham, sekarang kita nak main kuis. Boleh ke? Boleh. Boleh, cikgu. Boleh, cikgu. Kita nak main Kahoot ya. Okay, kalau macam tu, sekejap ya. Semua get ready je. Okey, semua nampak tak pin? Nombor pin? Nampak. Okey, kamu semua boleh masuk. Guna nama sebenar ya.
Ada sesiapa lagi nak masuk? Ada lagi ke? Okey, kalau macam tu cikgu start ya. Okey, cikgu. Soalan yang pertama. Berikut merupakan sifat-sifat magnet kecuali. Apa dia? Okey, bagus. Ramai yang betul. Yang lain tu kena check balik ya. Tempat pertama, Najwa. Soalan yang kedua. Pernyataan yang manakah benar mengenai corak medan magnet? Ramai betul. Ada juga yang salah ya. Yang bahagian magnet, cikgu nak yang benar ya. Arah medan magnet daripada utara ke selatan ya, bukan selatan ke utara. Seterusnya, berdasarkan gambar, P dan Q adalah kutub apa? Tengok anak panah betul-betul ya. Lima orang je yang betul. Gambar tadi kan menolak. Jadi, dia utara adalah utara dengan utara. Sebabnya, anak panah keluar bukannya anak panah masuk. Kalau anak panah masuk, selatan. Tadi anak panah keluar, utara ya. Okey, Afif tempat pertama. Seterusnya, pernyataan manakah tidak benar mengenai elektromagnet? Wah, ni pun ramai juga yang salah. Tapi ramai yang betul lah juga. Elektromagnet ialah magnet tetap merupakan salah. Tadi cikgu dah terangkan, elektromagnet ialah magnet yang sementara. Maksudnya dia ada waktu bila ada arus elektrik. Seterusnya, arah medan magnet bagi dawai lurus ditentukan menggunakan apa? Tadi cikgu ajar. Tangan kanan tadi. Alamak, terganti. Thank you, cikgu. Kalau salah, cikgu. Okey, nasib baik semua betul. Okey, bagus semua. Ni soalan nak ya. Y ialah kutub utara. Betul atau salah? Ingat balik tadi cikgu ajar macam mana nak tentukan. Hmm, 14 orang betul, 10 orang salah. Tadi cikgu dah katakan utara dia melawan arah jam. Soalan yang kedua akhir. Soalan ni ada dua jawapan ya. Kekuatan medan magnet bagi elektromagnet boleh ditingkatkan dengan
Okey, betul. Sebaik yang satu lagi tu sikit yang jawab. Yang lain jawab betul semua. Bagus. Kita tengok soalan yang terakhir. Berikut merupakan aplikasi elektromagnet dalam kehidupan. Kecuali ramai jawab pemeriksa suara dan kad kredit ya. Cikgu kata aplikasi elektromagnet kecuali kompas tadi cikgu dah cakap dia menggunakan magnet bukannya elektromagnet. Okey, itu saja. Jadi kita tengok siapa pemenangnya. Tempat ketiga Hasni, Tanya. Tempat kedua Zulaikha. Dan tempat pertama Afif. Tahniah semua. Okey, itu saja. Semua masih ada lagi kat sini? Ada. Okay. Ada cikgu. Bagus. Ada cikgu. Sekarang cikgu nak seorang wakil rumuskan apa yang kita belajar hari ni. Cikgu nak tahu refleksi dia. Boleh? Siapa nak? Ada sesiapa? Kalau tak ada, cikgu panggil nama. Ada? Ada sesiapa? Ada sesiapa? Okey, tak apa. Cikgu nak Husna ada? Husna Izzati. Husna Izzati. Ada cikgu. Okey, cikgu nak tahu apa refleksi kamu, apa yang kamu dapat daripada belajar hari ni, apa perasaan kamu? Hari ni sepanjang saya belajar, saya dapat belajar dua jenis charge, yang positif dan negatif. Magnet ni dia ada charge. Lepas tu saya belajar pasal medan magnet. Lepas tu saya belajar pasal solenoid ya cikgu. Apa nama dia? solenoid. Saya belajar pasal tu. Lepas tu saya rasa pembelajaran hari ni semua okey sebab saya rasa mostly saya faham apa yang cikgu ajar. Sebab cikgu ajar terang dengan jelas. Itu je cikgu. Okey, terima kasih Husna. Okey, berdasarkan apa yang kamu dah jawab kuis tadi, penerangan kamu yang cikgu minta tadi, jawapan, cikgu dapati kamu semua fahamlah tajuk untuk hari ni. Terima kasih semua kerana bagi kerjasama. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih Cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Thank you, cikgu. Terima kasih cikgu. Cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu.